di mana kedua-dua pasukan sedang melangkah masuk ke tengah padang, dan yang pasti juga pasukan Sarawak melakukan sedikit rombakan dalam barisan kesebelasan utama mereka dengan Syamsuddin Abdul Rahman, Effendi Julahi dan juga Nathan Gibson diletakkan dalam kesebelasan utama. Baiklah, jangan kemana-mana. Selepas ini, selepas pesanan penaja rancangan, kita terus bersama mengikuti perlawanan Selangor menentang Sarawak peringkat separuh akhir kedua Downhill Piala Malaysia 1995. Baiklah saudara, bersama saya pada malam ini ialah bekas pemain kebangsaan, bekas pemain negeri Johor, bekas pemain Kuala Lumpur dan juga bekas pemain pasukan Pahang Darul Makmur yang akan turut memberikan ulasan. Sarbagat Singh, Sabi, mungkin Sabi boleh beri pandangan sedikit tentang barisan pemain-pemain bagi kedua-dua pasukan, Sabi. Ya, Zainal, saya baru saja melihat kesebelasan pertama Sarawak. Dan nampaknya Sarawak akan lebih menumpukan corak penyerang kerana adanya 3 orang penyerang iaitu Syamsuddin Abdul Rahman, Nathan Gibson dan Effendi Julahi dalam dengan pintu gol terlepas dari tangkapan Azli Syam. Tidak ada pemain yang menggugat kedudukan Azli Syam tadi, tetapi bola terlepas dari tangkapannya. Terus dihantar bola tinggi, melepasi kawasan permainan. Terlalu cepat juga tindakan dari Craig Neven tadi. Azli Syam Ibrahim, penjaga gol berusia 21 tahun. Pernah diletakkan dalam senarai pemain-pemain skuad Olimpik negara. Namun begitu, hajat tersebut tidak diteruskan oleh Kelab Legua dan juga Irfan Bakti. Ashraf mencari Anwar. Mazlan keluar dari pintu golnya. Anwar Abu Bakar. Beliau terpaksa memikir secepat mungkin untuk terus mencuba ke arah pintu gol yang tidak dikawal oleh seorang pemain yang bergelar penjaga gol. Itu tindakan yang terakhir dilakukan oleh Anwar Abu Bakar. Rusdi Suparman berhadapan dengan Mazlan Wahid. Mazlan terpaksa keluar melihatkan Zaidil Sakub gagal mengawasi pergerakan Rusdi. Biskic. Dahlan Matusin juga gemar naik ke atas untuk membuat overlapping. Lontaran kepada Sarawak. David Evans berlari anak menuju ke dalam kotak penalti. Ashraf Hanafiah menunggu beliau. Dipanggil ke belakang lagi oleh Amir Sharifuddin Wong. Tolak menolak berlaku. Gibson dipersalahkan. Seorang pemain Selangor terbaring. Ahmad Durakovic, pemain yang terbaring itu tadi. Tidak kemas tendangan dari Ismail. Taran ke dalam. Pastinya David Evans tidak akan naik ke atas. 3-2 kedudukan di Kuching secara agregat. Selangor mengatasi Sarawak dengan kelebihan 1 gol sahaja. Dahlan Matusin akan mengambil lontaran ke dalam ini.
Cari Gibson. Tolak menolak berlaku. Terus dihantar Syamsuddin. Mendada bola itu terlebih dahulu. Nazri Yunus. Evans yang jarang sekali menggunakan kepakarannya untuk menggelecek. Effendi. Tolak menolak berlaku. Effendi ditarik oleh Syahril Arsad. Apakah kad kuning, Sebi? Ya Zainal, sudah tentu sekali. Dan seperti yang saya katakan tadi, ini adalah satu battle within the battle yang kita akan saksikan. Dan Syahril Arsad selepas ini sudah tentunya akan berhati-hati apabila membayangi Effendi Julahi. Itulah kelebihan Effendi Julahi yang digunakan sebaik mungkin. Terlepas Syamsuddin. Ashraf. Bekerja keras pemain-pemain kedua-dua pasukan. Effendi pula turun ke bawah untuk membantu. Dari permainan lajunya itu tadilah yang menyebabkan Selangor terpaksa bertahan sekali lagi dalam perlawanan Liga. Kedua-dua pasukan seri satu sama di sini. Syamsuddin menjaringkan gol untuk pasukan Sarawak, manakala Mitchell untuk pasukan Selangor. Tapi Mitchell setakat ini tenggelam, Sebi. Ya Zainal, beliau tidak menerima hantaran-hantaran yang digemari dan sudah kelihatan, ya boleh dikatakan overall Zainal, game ni sudah menjadi kucak-kacir sedikit. Tapi mereka bermain pada tempo yang begitu pantas sekali. Ini memerlukan jumlah stamina yang paling besar sekali. Saya rasa harus pun Ismail sepatutnya berada di pertengahan, bahagian tengah, iaitu central midfield, kerana beliau adalah seorang yang begitu tenang apabila menerima bola dan boleh melakukan hantaran-hantaran yang membisa. Tetapi pada malam ni beliau lebih menumpukan perhatian sebagai sweeper, kerana Mehmet Durakovic dan Gunalan telah ditugaskan untuk membayangi Nathan Gibson dan Syamsuddin. Syahril Arsad, saudara, menerima kad kuning yang pertama pada musim ini dalam pertandingan downhill Piala Malaysia. Ashraf menanduk bola keluar untuk sepakan percuma, sepakan penjuru sebenarnya, yang keempat untuk Sarawak di separuh masa yang pertama ini. Sekali lagi Adu Cafi'i, Nathan Gibson, David Evans akan menjadi tumpuan. Jauh ke belakang, tandukan yang dilakukan oleh Mitchell tadi. Beliau turun bertahan. Rusdi. Zafri Manai memintas. Ini juga pemain yang lincah. Nazri Yunus membantu. Gibson menggunakan tangan. Gibson menggunakan tangan, tetapi terlebih dahulu Amir Sharifuddin Wong meniupkan whistle mengatakan bahawa pemain Selangor yang dipersalahkan. Kita lihat aksi ini, Durakovic yang mengangkat kaki tinggi terhadap Gibson. Sarawak tidak mempunyai spesialis dalam sepakan percuma begini. Terpulanglah pada mana-mana pemain yang mempunyai keyakinan dalam matusin yang mengambil sepakan itu tadi. Nazri Yunus hantar bola tinggi. David Evans menunggu di belakang, di far post. Pelakon offside Syamsuddin. Ismail Ishak yang bertugas di seberang sana. Hampir 50,000 orang penyokong dan penonton di Stadium Shah Alam ketika ini disajikan dengan corak permainan pantas kedua-dua pasukan. Dan saya harap juga kepada saudara penonton yang sedang menyaksikan perlawanan ini di rumah,
Terhibur dengan persembahan kedua-dua pemain dari Selangor dan juga Sarawak. Sambil itu sepakan percuma diberikan pada Selangor. Joseph Biskic akan mengambil sepakan ini. Dibiarkan kepada Ismail. David Mitchell. Ashraf. Satu cross terlalu tinggi. Tidak ada pemain Selangor di seberang sana. Gibson melepaskan peluang Sarawak untuk mengawal permainan. Zainal, pada pandangan saya rasa sedikit kecewa dengan persembahan Gibson setakat inilah, Zainal, kerana beliau tidak kelihatan membuat larian untuk meminta bola, dan sebentar tadi beliau sengajakan peluang untuk mengawal bola dengan menendang bola keluar. Pemain yang berusia 26 tahun, Sebi, berasal dari Zimbabwe, dipilih untuk menggantikan tempat John Hunter. Beliau menjadikan 10 gol dalam perlawanan Liga setakat ini. Mitchell. Ashraf. Dibiarkan saja oleh Mazlan. Ada pada perkiraan saya Selangor menggunakan hanya 3 kali saja hantaran tinggi mencari David Mitchell. Selebihnya ingin menggunakan kepantasan Rusdi dan juga Anwar Abu Bakar. Anwar juga tenggelam kerana cenderung untuk turun ke bawah di barisan midfield. Biskic kembali mencari Rusdi, terlalu kuat. Pemain yang berusia 36 tahun, tetapi menurut pandangan Ken Warden, cara permainannya seperti pemain yang berusia 16 tahun kerana berlari segenap penjuru padang ini. Tolak-menolak berlaku di antara Gibson dengan Gunalan. Ini juga pemain yang beraksi untuk Selangor kali terakhir dalam perlawanan akhir Piala Malaysia 1991. Bangku simpanan pemain-pemain Selangor. Pemain-pemain simpanannya Azrin Shah, Paul Raj, M. Chandran, Murugan dan juga Talib Sulaiman. Hanya Azrin dan juga Paul Raj saja yang berupaya untuk beraksi di barisan hadapan. Putaran ke dalam Sarawak. Belum ada percubaan yang benar-benar mendebarkan dilakukan oleh kedua-dua pasukan ketika ini. Effendi masih lagi mahu menggunakan kepantasan lariannya. Evan dapat menanduk. Bukannya Evan tetapi Craig Neven. Dahlan Matusin untuk Zafri Manai, berjaya mengatasi Ashraf Hanafiah. 3 pemain Sarawak menunggu. Ali Syafi'i, peluang untuk pasukan Sarawak ketika ini. Cantik sepakan dari Ali dan juga dubbing yang dilakukan oleh Azli Syam Ibrahim, menepis bola keluar. Itu baru antara percubaan yang berbahaya setakat ini. Azli Syam menggunakan segala kedratnya untuk menolak bola itu keluar. Sepakan yang dilakukan dari luar kotak penalti tadi. Sepakan penjuru yang telah pun pantas diambil. Kelang kabut di hadapan pintu gol ketika ini. Dahlan Matusin. Apa pula yang berlaku? Azli Syam tercedera. Murugan menunggu penuh debaran. Apakah beliau akan dipanggil untuk menggantikan Azli Syam? Permainan
terhenti pada minit ke-33 separuh masa yang pertama ini. Sarawak bersiap sedia dengan sepakan penjuru kali yang ke-6. Ken Warden risau ketika ini. Raja Gopal, bekas pemain negeri Selangor, dan juga penolong kepada Ken Warden. Alan West ialah orang yang bertanggungjawab untuk menaikkan nama negeri Sarawak dalam permainan bola sepak, Sebi. Ya, Zainal, bola sepak Sarawak telah berubah sejurus saja Alan West ke sana. Permainan diteruskan tadi. Rusdi Suparman, harapannya untuk mendapatkan sepakan percuma tidak diendahkan oleh Amir Sharifuddin Wong. Sementara itu Effendi Julaihi juga dihimpit oleh Beskic dan juga San Bagamaran. Nazri Yunus akan mengambil sepakan ini. Menunggu David Evans bersedia di dalam kotak penalti. Mitchell turun ke bawah menjadi pemain pertahanan. Gibson berlari jauh. Zapri. Gibson. Terlalu cepat beliau menghantar bola tinggi. Syamsurin berlaga lagi dengan Azli Syam. Tercedera lagi penjaga gol muda Selangor ini. Fair tackle, Sebi? Boleh dikatakan 50-50. Tetapi Zainal, apa yang saya perhatikan ialah ini adalah kali ketiga yang Azli Syam telah dilanggar. Mungkinkah ini satu taktik Sarawak kerana Azli Syam merupakan seorang penjaga gol yang muda, dan ini mungkin satu taktik untuk mengucang-acirkan confidence dia. Sarawak seperti yang kita ketahui, Sabi, akan menggunakan setiap peluang bola tinggi untuk mendapatkan gol kepada mereka. Ya, Zainal, setelah mempunyai 6 tendangan sudut, Sarawak masih lagi belum menunjukkan kekuatan mereka. Kerana silakan. Ya, kerana perlawanan permainan Sarawak banyak sekali menumpukan kepada set piece situation, dan 6 tendangan sudut sudah pun disia-siakan. Azli Syam telah pun bersedia untuk meneruskan permainan, mendapat tepukan gemuruh daripada penyokong-penyokong Selangor yang mahukan beliau terus bangun walaupun muda ini. Walaupun muda, menunjukkan ketenangan pemain veteran Zainal Azli Syam. Syamsuddin, beliau lebih menjelah dari Nathan Gibson. Ali berjaya merampas bola di tengah padang. Kiri dan kanan mempunyai irakan. Mencari Zapri, satu terupas yang cantik. Zapri lebih pantas. Ditepis bola keluar, sepakan penjuru yang ketujuh. Sarawak begitu bersemangat permainan mereka pada malam ini. Selangor jelas tertekan. Effendi akan mengambil sepakan ini sekali lagi. Azli Syam tidak punya jalan lain. Bola keluar. Tumpuan kepada Effendi sekarang. Beskic lambat, teragak-agak beliau tadi. Terkena kepada badan Ismail Ibrahim. Permainan diteruskan dan beliau sendiri mengalami kecederaan lagi. Dan ini yang tidak digemari oleh pemain-pemain Sarawak.
Saya rasa kedudukan ini menyukarkan Ken Warden. Murugan pula semakin sibuk melakukan warming up. Tidak ada yang menyebabkan Azli Sham mengalami kecederaan, tetapi saya rasa kecederaan yang telah dialami selepas berlaga dengan pemain-pemain Sarawak tadi yang menyebabkan beliau menghadapi masalah ini. Sekali lagi permainan terhenti pada minit ke-39, separuh masa yang pertama. Pasukan yang telah berjaya melayakkan diri ke peringkat separuh akhir pada tahun 1994 tetapi tewas di tangan Singapura dengan agregat 3-2. Kali ini layak sekali lagi ke peringkat separuh akhir dan mempunyai peluang yang lebih cerah berbanding pada tahun dulu. Azli Sham bersiap sedia untuk meneruskan permainan, dan secara sporting Zafri Manai melontar kepada pasukan Selangor semula. Ini dia Azli Sham. Ismail dirampas, permainan diteruskan. Ali Syafi'i untuk Effendi Julahi, peluang bagi Sarawak, terlepas dari kawalan Effendi. Itu peluang yang terbaik. Ali bertindak bijak. Kawalan bola yang kurang kemas menyaksikan Effendi terlepas peluang untuk menendang. Kemana pula bola yang berada dalam simpanan penyokong-penyokong Selangor tadi. Lontaran ke dalam. Nazri Yunus akan mengambil lontaran ini. Pastinya tidak ada lontaran jauh. Bahaya. Agak jauh ke belakang. Mitchell lebih banyak turun ke bawah. Apakah sistem mata pencorak permainan yang membolehkan Selangor menyerang seperti biasa, Sebi? Ya Zainal, seperti yang saya katakan tadi, jikalau Ismail Ibrahim kembali bermain tengah, di bahagian tengah, mungkin corak permainan mereka akan berubah. Tapi setakat ini sudah lebih kurang 20 minit Sarawak menguasai perlawanan. Sanbar. Perebutan berlaku dengan Craig Nevin. Bola telah pun keluar. San Bagamaran pada dasarnya ialah pemain barisan bek kiri, tetapi pertukaran strategi dilakukan oleh Ken Warden. Dua pemain mudanya tidak dapat diturunkan, Asmawi Bakri dan juga Syamsul Amri Abu Bakar. Ismail sekali lagi yang menjadi orang harapan Selangor di barisan tengah. Mazlan keluar. Rusdi dipersalahkan. Mazlan Abdul Wahid mengawal pintu golnya setakat ini dengan baik. Walaupun jarang ada serangan-serangan yang berbahaya. Permainan Ashraf merosot sedikit. Tidak boleh terlalu membebankan Ashraf kerana beliau jarang sekali diturunkan dalam kesebelasan utama. Lebih-lebih lagi telah 3 bulan digantung pula. Dan ini dah Ashraf membuat cross yang terlalu awal, terlalu cepat. Langsung Ashraf dipersalahkan. Bagaimana untuk menenangkan diri ketika ini, Sabi? Pemain seperti Ashraf pastinya lebih nervous
Ya Zainal, saya baru saja memikirkan mungkin dalam separuh masa kedua mungkin Alan West akan menukarkan posisi Afendi Julahi daripada wing kanan ke wing kiri untuk mengatasi Ashraf yang tidak menunjukkan confidence yang begitu yang seharusnya. Mungkin kerana beliau tidak beraksi begitu lama. Sama seperti yang pernah berlaku dalam perlawanan akhir Piala FA England 1992 di antara pasukan Liverpool dengan Sunderland, Sebi. Perkara ini bagaikan hampir serupa berlaku. Agak jauh saya punya contoh, tapi tak apalah. Kita saksikan sekarang ini dengan Rusdi Suparman juga terpaksa turun ke bawah. Sekali lagi Zainal, lontaran percuma disia-siakan sahaja kerana Jalil Ramli tidak beraksi. Effendi bermain di tengah pula ketika ini. Syahril menunggu di belakang. Sarawak terus menyerang. David Evans naik ke atas. Permainan tamat. Karena ikutkan waktu sebenar, permainan telah tamat. Tetapi ada infringement yang berlaku di hadapan pintu gol. Sukar untuk mengetahui bilakah Selangor ataupun pengadil saudara meniupkan whistle menghentikan permainan. Kalau ikutkan jam di scoreboard telah pun tamat. Stoppages time beberapa kali. Ada lebih kurang 2 minit lagi. Dahlan Matusin mengawal back kiri dengan baik sekali. Nazri Yunus membantu. Zapri membuka permainan di seberang sana. Syahril tandukkan keluar. Barisan tengah, barisan midfield jelas milik Sarawak. Ini dia Nazri Yunus. Jarang-jarang sekali beliau naik ke atas. Effendi cuba mengatasi Syahril Arsad. Dapat juga melakukan cross. David Evans. Timing yang begitu baik juga dari Azli Syam Ibrahim. Wira Selangor setakat ini, saya tak perasan bilakah David Evans datang, tetapi tandukkannya bagai peluru untuk mengatasi pertahanan-pertahanan Selangor yang lain. Azli Syam menumbuk bola keluar lagi. Tercedera lagi. Ternyata permainan minta maaf Sebi. Permainan di minit-minit akhir separuh masa yang pertama ini, Azli Syam menjadi harapan kepada Selangor. Beliau telah menyelamatkan pintu golnya sekurang-kurangnya pada 3 keadaan yang genting. Sebi, ternyata Zainal, Azli Syam setakat ini 45 minit yang pertama adalah Wira Selangor. Kalau tidak, sudah tentunya ketinggalan sekurang-kurangnya 2 gol. Kalau kita berpeluang menyaksikan sekali lagi percubaan David Evans itu tadi, pastinya saya ingin melihat sendiri sejauh manakah lajunya Evans berlari. Kerana ketika itu Sarawak tidak menggunakan set pieces biasa mereka, iaitu melakukan lontaran ke dalam secara jauh. Tetapi tiba-tiba saja Evans sudah berada di dalam kotak penalti untuk menanduk. Namun pujian juga saya berikan kepada Azli Syam Ibrahim kerana ketangkasannya membaca tandukan David Evans. Jadi sepakan penjuru yang ke-8 sekarang ini untuk Sarawak di separuh masa yang pertama saja. Effendi, Zapri, Ali Syafi'i. Bertubi-tubi kali serangan bertali arus dari Sarawak. Kita lihat sekali lagi, inilah situasi yang menyebabkan Azli Syam mengalami kecederaan. Permainan diteruskan lagi oleh pengadil. Tambahan masa yang diberikan oleh pengadil terhadap perlawanan ini.
Evans dipersalahkan, dan saya rasa Ken Warden pasti lega untuk menamatkan separuh masa yang pertama ini dengan kedudukan seri, Sebi. Ya, dan sebaliknya saya rasa Alan West tentunya begitu gelisah kerana pasukan beliau telah mensia-siakan beberapa peluang begitu saja. Saya juga difahamkan bahawa Sarawak mahu mencari gol awal dalam permainan separuh masa yang pertama untuk mematikan semangat pasukan Selangor, tetapi ketika ini mereka tidak berjaya kerana pertahanan Selangor berkawal dengan begitu baik sekali, terutamanya penjaga gol muda mereka yang sentiasa saja menjadi sebutan kita, Sebi, iaitu Azli Syam Ibrahim. Ya, Zainal, dia easily adalah pemain yang terbaik dalam kedua-dua pasukan dalam separuh masa pertama. Dan seperti yang saya katakan tadi, walaupun usianya begitu muda, tapi beliau telah menunjukkan keyakinan pemain veteran. Baiklah, kita berehat di sini, Sebi. Kita beri laluan kepada penaja rancangan. Selepas itu, saudara, jangan ke mana-mana. Kita akan bersama lagi untuk pastinya mengikuti senario seterusnya di Stadium Shah Alam ini, separuh akhir yang kedua di antara pasukan Selangor menentang pasukan Sarawak. Sahabat Sing yang bersama saya pada malam ini pastinya mempunyai banyak untuk diperkatakan, tetapi penonton-penonton yang menyaksikan perlawanan ini juga pastinya tidak senang duduk, terutamanya penyokong-penyokong negeri Sarawak yang menyaksikan pasukan mereka menguasai permainan tetapi tidak dapat menewaskan seorang pemain saja, iaitu penjaga gol Selangor, Azli Syam Ibrahim. Sambil itu, inilah peluang terbaik kepada Yunus Alif yang saya percaya juga sedang menyaksikan pertarungan ini, dan juga pemain-pemain Pahang Darul Makmur yang lain menghitung strategi, apakah strategi yang terbaik untuk berhadapan dengan lawan mereka di peringkat akhir Piala Malaysia nanti. Fakta perlawanan yang dapat kita saksikan, 4 percubaan tepat yang diperolehi oleh pasukan Sarawak ketika ini berbanding dengan 2 saja yang diperolehi oleh pasukan Selangor, manakala sepakan sudut 8 yang diperolehi oleh pasukan Sarawak, sementara Selangor masih lagi belum mempunyai sebarang sepakan penjuru, Sabi. Ya, Zainal, ini menunjukkan yang pasukan Sarawak lebih menyerang dalam separuh masa pertama, tetapi walaupun mempunyai 8 tendangan sudut, masih lagi belum berkesan. Dan ini adalah sesuatu yang tentu akan ditekankan oleh Alan West kepada pemain-pemain beliau dalam separuh masa kedua ini. Anda ada mengatakan sesuatu tentang perubahan taktik jika Sebi sendiri menjadi jurulatih dalam hal ini? Ya, Zainal, kalau pasukan Selangor nampaknya tenggelam, terutama bahagian tengah, di mana mereka membarisi Samba Gamaran, Anwar Abu Bakar dan Joseph Biskic. Dan kelihatan pemain-pemain yang berada di bangku simpanan hanya Abdul Talib Sulaiman merupakan pemain pertahanan. Dan haruslah saya rasa Ken Warden memikirkan untuk memasukkan Talib Sulaiman di bahagian pertahanan untuk memberikan peluang kepada Ismail Ibrahim beraksi di bahagian tengah. Itu adalah perancangan peribadi daripada Sabigat Singh, saudara. Kalau Selangor hendak kembali bermain bola sepak seperti biasa dalam perlawanan ini, tetapi pasukan Sarawak rasanya mereka pasti akan terus menyerang seperti mana yang berlaku dalam separuh masa yang pertama tadi. Ya, mereka telah mempamerkan corak permainan yang lebih baik daripada Selangor. Mereka telah mempunyai beberapa peluang untuk menjaringkan gol. Tetapi Zainal, bermain dengan baik, mempunyai banyak peluang, tidak menentukan kemenangan, hanya gol saja. Dan saya rasa lebih lama perlawanan ini berlangsung, mungkinkah Selangor akan berjaya juga mencapai 1 atau 2 peluang. Dan boleh dikatakan Selangor akan menjaringkan
gol pada spell masa kedua. Namun kita akan tunggu juga Sebi ya. Apakah perancangan yang akan digunakan oleh kedua-dua pasukan ini, sama ada Sarawak yang menguasai keseluruhan separuh masa yang pertama tadi ataupun Selangor ialah naib juara dan Liga Perdana di belakang pasukan Pahang Darul Makmur. Mereka mempunyai pencapaian yang baik dalam perlawanan Liga di Stadium Shah Alam ini. Menang 8, seri 4 kali. 2 kali mereka tewas di sini. Dan juga mereka memperolehi sebanyak 31 gol. Sementara pasukan Sarawak pula, mereka mempunyai rekod permainan yang cemerlang, sama ada di gelanggang sendiri ataupun di gelanggang lawan. Menang 5 dan juga seri 5 kali. Tewas 4 kali di gelanggang lawan, menjadikan 15 gol dan juga memperolehi 10 gol. Mereka adalah juara kumpulan A pusingan awal Dunhill Piala Malaysia ini. Sementara pasukan Selangor pula ialah naib juara kumpulan B di belakang pasukan Sabah yang tewas petang tadi dalam peringkat separuh akhir di tangan pasukan Pahang Darul Makmur menerusi sepakan penalti. Pemenang perlawanan ini akan menentang Pahang Darul Makmur pada 11 hari bulan November di gelanggang yang sama. Sambil itu tidak ada sebarang pertukaran dilakukan oleh kedua-dua orang jurulatih. Syaril yang menerima kad kuning tunggal dalam perlawanan separuh masa yang pertama tadi terus dikekalkan untuk mengawal Effendi Julahi yang juga kekal di barisan sebelah kanan midfield. Ini dia Selangor menguasai permainan ketika ini sambil mengharapkan akan dapat membuat serangan awal bagi mengejutkan pihak lawan yang begitu bersemangat. Sepakan percuma diberikan kepada Selangor. Zaidil Sakup tadi dipersalahkan. Sama seperti yang berlaku di separuh masa yang pertama tadi Sebi. Selangor memperolehi sepakan percuma pada awal permainan. Evans menanduk bola keluar. Anwar Abu Bakar, rempatan sekuat hati. Malah itu ialah percubaan yang pertama dari Anwar Abu Bakar sepanjang permainan ini. Tidak ada percubaan yang dilakukan oleh Anwar Abu Bakar kecuali satu situasi di mana beliau telah mengambil keputusan untuk menendang secepat mungkin apabila melihat Mazlan Abdul Wahid tidak berada pada posisinya. Neven Gunalan membantu Mehmet Dorokovic. Sandra kemarin Syahril Arsad. Satu dummy yang dilakukan oleh Zafri Manai. Ali Syafi'i bergerak pantas. Ali tersekat di hadapan kotak penalti sahaja. Dahlan Matusin. Bola jatuh di kaki Effendi Julahi. Buat percubaan dengan kaki kiri. Beliau terus mahu menguji Azri Syam Ibrahim dari jauh. Hanya satu peluang terbaik saja yang diperolehi oleh Effendi Julahi. Penyerang pasukan kebangsaan ini di separuh masa yang pertama tadi. Beliau hampa mungkin Sabi kerana melihatkan beberapa pergerakannya tidak dapat memberi ataupun membuka peluang kepada rakan-rakan yang lain. Ya, terlampau awal untuk berasa hampa seperti mana ditunjukkan oleh Effendi. Syamsuddin juga merembat dari jauh. Ada dua percubaan yang dilakukan dari jarak jauh. 43 minit lagi untuk Alan West dan Negeri Sarawak mencipta sejarah.
Kalau mereka mahu layak ke perlawanan akhir Daniel Piala Malaysia, mereka perlu menang perlawanan ini. Seri tidak memadai. Mereka tidak boleh seri. Durakovic dipersalahkan. Sepakan percuma. Pantas diambil oleh Nazri Yunus. Craig Nevin tidak menunggu lama. Gibson menanduk, melewati sedikit saja pintu gol. Dibiarkan saja oleh Azli Syam Ibrahim tadi. Dengan peraturan baru Persatuan Bola Sepak Malaysia, 2 pemain import saja yang boleh beraksi dalam setiap pasukan musim depan. Gibson pastinya berempas pulas untuk meyakinkan Alan Best dan Persatuan Bola Sepak Negeri Sarawak bahawa khidmatnya perlu dikekalkan. Dahlan lambat. Durakovic memintas terlebih dahulu, tak juga lepas sampai ke kawasan lawan. Dalam Matusin dibantu oleh Zafri Manai. Ali Syafi'i, Syamsurin, Craig Nevin. Gibson tolak menolak berlaku. Sepakan gol diberikan kepada Selangor. Kalau tadinya kita jarang sekali melihat aksi di sebelah sini kerana banyak yang tertekan ialah pintu gol pasukan Selangor yang bermain di sebelah kiri kita tadi. Ismail masih lagi bermain di posisi yang sama. Effendi tidak dapat membaca gerakan itu tadi. Syamsurin, bagaimana persembahan Syamsurin, Sabi, di separuh masa yang pertama tadi? Zainal, beliau dengan Ethan Gibson tidak berapa kelihatan pada malam ini. Walaupun Syamsurin lebih melakukan larian-larian dan lebih meminta bola, tetapi ternyata touches beliau itu Hilang. Belum lagi dapat ditunjukkan selepas berehat begitu lama. Gibson tolak menolak berlaku. Dibiarkan saja oleh Gunalan. Tapi Syamsurin lah pemain yang telah menjaringkan gol kejamaan bagi pasukan Negeri Sarawak di Stadium Shah Alam ini. 4 kali mereka bertemu termasuk perlawanan pada malam ini. Dalam perlawanan Liga, Sarawak menang 1, seri 1. Tapi dalam pertandingan Piala Malaysia, Sarawak sudah tewas di Kuching. Mereka mahu menebus kehampaan itu. Bola terkena Mehmet Durakovic. Effendi sudah meminta bola tadi dengan larian pantasnya. 8 sepakan penjuru separuh masa yang pertama. Sekarang yang pertama diperolehi di separuh masa yang kedua ini. Ada lebih kurang 500 orang penyokong Negeri Sarawak di Stadium Shah Alam. Mereka menunggu. Gibson dapat menanduk. Terus saja kepada Azli Syam Ibrahim. Kekuatan Negeri Sarawak, permainan Negeri Sarawak selalunya tertumpukan kepada sepakan-sepakan sudut, sepakan percuma dan lontaran percuma. Tetapi ternyata Zainal malam ni setakat ini belum nampak lagi kekuatan tersebut. Ya Zainal, walaupun telah mempunyai 9 tendangan sudut, tetapi tidak kelihatan Sarawak punya speciality. Sambil itu saya dapat perhatikan bahawa Bobby Pian sedang melakukan warming up.
Beliau berada di belakang bangku simpanan pemain-pemain negeri Sarawak sendiri. Alan Best dan juga Datuk Taha Arifin yang turut berada di bangku pemain-pemain simpanan masih menaruh harapan dalam jangka masa 37 minit yang tinggal ini sesuatu dapat berlaku kepada pasukan mereka. Selangor pula mengasak ketika ini. Perbuatan bola tinggi, tolak menolak berlaku. Rusdi. Kali yang pertama sepakan penjuru diperolehi oleh negeri Selangor selaku tuan rumah dalam perlawanan ini. Itu pun yang pertama kepada mereka di separuh masa yang kedua. David Mitchell yang menjadi pemusnah dalam perlawanan pertama. Mazlan kini bersiap sedia. Sang Bagamaran yang berada betul-betul di hadapan pintu gol, berebut dengan Crookhaven sepakan penjuru yang kedua. Joseph Biskic akan mengambil sepakan ini sekali lagi. Rendah sahaja, dihantar ke belakang. Evans mengeluarkan bola dari kawasan bahaya. Hanya Syamsuddin saja yang menunggu di hadapan. Lontaran ke dalam untuk Selangor. Mazlan keluar lebih pantas untuk menangkap. Bola cuba dikejar oleh David Mitchell tadi. Muazzar Muhammad muncul wira kepada pasukan Pahang ketika sepakan penalti petang tadi di Kuantan. Satu tackle yang bersih pada pandangan saya, Syabi. Tetapi Amir Sharifuddin mempunyai pandangan berbeza. Lalu sepakan mencuba diberikan kepada Selangor. Ya, Zainal, apabila disorak oleh lebih kurang 50,000 penonton, harus decision pengadil itu pun tidak begitu tepat. Turut dipengaruhi dengan sorakan kuat penonton. Tetapi Amir Sharifuddin Wong mengawal permainan ini dengan baik sekali. Hanya satu kad kuning saja yang diberikan kepada Syahril Arsad tadi. Selangor sekarang barulah mahu menyerang menerusi Anwar Abu Bakar. Menukar permainan dari sebelah kiri ke kanan. Mitchell berhadapan dengan Crookhaven. Siapa yang lebih berjaya? Pemain termahal Liga Perdana ataupun Crookhaven? Effendi dapat memintas. Yang dijatuhkan pula oleh Anwar Abu Bakar. Kad kuning yang kedua. Anwar Abu Bakar pula menjadi mangsa. Kedua-dua pemain yang menerima kad kuning dari pengadil ialah pemain yang menjatuhkan Effendi Julahi. Ini dia Effendi. Membuat cross, mencari Syamsuddin. Ali Syafi'i datang untuk membantu Nazri Yunus. Kembali kepada Ali Syafi'i. Syahril berlaga dengan Effendi. Sepak lontaran ke dalam kepada Selangor. Itu juga saya percaya kad kuning yang pertama kepada Anwar Abu Bakar dalam pertandingan downhill Piala Malaysia setakat ini. Antara pemain yang tidak boleh menerima kad kuning ialah Joseph Biskic yang menerimanya ketika menentang Johor. Begitu juga dengan K. Gunalan. Yang menerimanya ketika menentang pasukan Kedah di Alostar. Evans menanduk. Anwar untuk David Mitchell. Rusdi menunggu. Di belakang sana ialah Joseph Biskic. Nazri Yunus membantu Ali Syafi'i. Syahril. Dan akhirnya Syahir tertekan dengan kehadiran Effendi Julahi di belakangnya tadi.
Agak reda sedikit serangan yang dilancarkan oleh pasukan Sarawak ketika ini. Lontaran ke dalam pada Sarawak kali lagi, berhampiran dengan tempat yang sama. Gibson. Pantas pemain lincah ini Zapri Manai. Tackle bersih dari Anwar Abu Bakar. Ashraf, Syaril Arsad. Mereka cuba bermain seperti biasa, mahu mengawal bola di kawasan tengah. Rusdi berjaya mengatasi Craig Nevin. Sam Bagamaran. Di seberang sana tidak dikawal ialah Joseph Biskic. Namun tidak berupaya Joseph Biskic dengan tandukannya itu tadi. Zapri Manai antara pemain yang beraksi dengan cemerlang di separuh masa yang pertama tadi, dengan larian-larian pantasnya. Biskic ke Leka. Michel cuba membuat dummy mengatasi Dahlan Matusin. Joseph Biskic. Ashraf, silap antara Ashraf, dikawal oleh Nadri Yunus. Ashraf juga hilang touch tadi. Ya, Zainal, saya ingin sekali melihat Afendi Julahi mencuba kebolehan Ashraf yang sudah begitu lama tidak beraksi. Tapi ia tidak berlaku Sebi dalam hal ini. Ya, Zainal. Saya rasa Alan Best mempunyai perancangan tersendiri, mahukan Effendi kekal di sebelah kanan. Maklum sajalah beliau merupakan right-legged, pemain yang mempunyai tendangan yang kuat dengan kaki kanan. Jadi itu sebabnya lah Effendi diletakkan di bahagian sayap sini, sementara Zapri ialah pemain yang mempunyai kekuatan dengan kaki kiri. Ya, Zainal. Tetapi kelihatan Effendi tidak begitu diberi peluang oleh Syaril Arsyad yang membayangi beliau dengan begitu baik. Saya juga berpendapat Effendi tidak mempunyai corak dribbling yang baik, kecuali apabila beliau dapat through ball. Di situlah kita dapat lihat kekuatannya. Ya, ia mempunyai kepantasan berlari dan masih lagi beliau belum dapat menunjukkan. Nevin buat clearance. Effendi. Biskic. Joseph Biskic. Tackle bersih. Ali Syafi'i menjadi perancang utama, menunggu rakan-rakan yang lain naik ke atas. Sebaliknya menolak kepada Dahlan Matusin. Beliau mahukan lebih ramai pemain yang menunggu di barisan hadapan. Ini dia Zapri. Cantik. Satu turning yang baik dari Zapri Manai. Terlalu kuat ke belakang. Kalaulah Zapri mempunyai kepantasan seperti Effendi, pastinya Ashraf lebih bekerja keras pada malam ini. M. Chandran sedang membuat warming up. Apakah posisi Ashraf akan menjadi rebutan? Ya, Zainal, Ashraf telah pun dapat diatasi oleh Zapri Manai beberapa kali, dan ini tentunya akan membimbangkan Ken Warden. Dan ini dia Effendi. Tidak senang duduk Alan Best. 17 minit separuh masa yang kedua. Masih lagi dengan 0-0 secara agregat. Selangor mendahului dengan 3-2. Dahlan Matusin dapat membaca, namun bola telah pun keluar terlebih dahulu. Bobby Pian masih lagi membuat warming up.
Tak tahu bilakah signal akan diberikan kepadanya untuk turun. Beliau telah pun membuka baju. Sanba Gamaran membuat dummy ke atas Dahlan Matusin, cuba mengatasi Nazri Yunus. Tackle bersih, pemanan diteruskan oleh Amir Sharifudin Wong. Ali Syafi'i. Sanba pula yang sebaliknya menolak Dahlan Matusin. Beliau tidak puas hati dengan pengadil. Mungkin terlalu lama Sanba menyimpan bola tadi, Sabi, menyebabkan beliau sendiri hilang tumpuan dan mudah pemain lawan merampas bola dari kakinya. Ya Zainal, tapi semasa bola tu di kaki beliau, tidak kelihatan rakannya dalam jarak 20 meter yang datang untuk meminta bola. Evans menanduk, Syamsuddin. Itu peluang yang terbaik. Syamsuddin tidak percaya. Beliau terlepas peluang itu tadi. Evans menggunakan ketinggiannya untuk menanduk bola. Lebih dahulu dapat mengatasi. Itu peluang yang terbaik. Dapat juga menyentuh, tetapi bola snipi. Sambil itu pertukaran pertama, Syamsuddin akan dibawa keluar. Ya Zainal, selepas tidak beraksi begitu lama, sudah kelihatan sharpness beliau itu Hilang. dan seterusnya dikeluarkan dan akan digantikan oleh Bobby Pian, Ya Zainal. super sub untuk pasukan Sarawak. Dia yang menjaringkan gol kedua pasukan Sarawak dalam perlawanan pertama tempoh hari. Beliau juga tidak mempunyai skill secara tersendiri, tetapi sharpness-nya yang diharapkan akan dapat membantu. Sanba terlalu mudah untuk Mazlan. David Mitchell cuba mengganggu tendangan Mazlan Abdul Wahid. Bobby Pian, pemain yang menjaringkan 3 gol dalam perlawanan Liga. Pencapaian terbaiknya pasti ketika menentang pasukan Brunei, di mana beliau menjaringkan 2 gol. Dan pasukan Sarawak menang 3-1. Ini dia Bobby. Sakop Nazri Yunus. Nazri kembali cantik kawalannya. Terus dikejar oleh Joseph Biskic. Sepakan penjuru Cekmot penjaga garisan yang baru-baru ini bertugas dalam satu pertandingan antarabangsa di Seoul, Korea Selatan, yaitu untuk perlawanan persahabatan Korea menentang Arab Saudi. Memberikan sepakan percuma. Nazri, peluang sekali lagi. Azli Syam sudah tertewas, tetapi Ashraf yang berada betul-betul di hadapan pintu gol menolak bola keluar. Kalau boleh mahu digari Gibson ini, pastinya Gunanan mahu mengikat Nathan Gibson. Ali Syafi'i. Gibson, perebutan di tengah padang. Nazri, Greg Neven. Sanba kemarin tiba-tiba saja mendapat peluang, melorongkan kepada Joseph Biskic. Tak terdaya Joseph Biskic untuk mengejar. Azrin Shah Zainal dan M. Chandran masih lagi melakukan warming up. Cik Mat tidak puas hati. Alan Best.
Beliau teragak-agak tadi, Cik Mot. Alan Best sudah semakin gelisah. Dapat dibaca pada raut wajahnya. Fendi sekarang ini mengalami kecederaan, biasa oleh Syaril Arsyad. Roommates berlaga sesama sendiri. Permainan dihentikan seketika. Cara permainan Sarawak jelas mereka tidak mahu mengaku kalah. Bobby Pian sudah dimasukkan, hanya tinggal di luar ialah Jalil Ramli, Ibrahim Mantali dan juga Roslan Ismail, pemain pertahanan. Ali, perebutan berlaku. Kaki tinggi diangkat oleh Gibson. Effendi sudah pun pulih untuk meneruskan permainan. Ismail Ibrahim akan mengambil sepakan ini. Zaidil Sakub dipersalahkan di seberang sana. Sepakan percuma untuk Selangor. Kalau di separuh masa yang pertama tadi Ken Warden langsung tidak duduk di bangku pemain simpanan, sekarang ini beliau sudah boleh lega kerana sekurang-kurangnya Selangor juga mengatur serangan. Biskich akan mengambil sepakan ini. Ismail tidak naik, begitu juga dengan Gunalan. Yang lainnya sedang merupakan perhatian dalam kotak penalti pasukan Sarawak. Sepakan tadi dapat dipintas oleh Ali Syafi'i yang bertindak bijak, menghantar bola secepat mungkin kepada Bobby Pian. Baju biru pula mengatur serangan, melangkah masuk ke dalam kawasan Selangor. Satu tendangan percuma yang disia-siakan begitu senang sahaja. Dan bukan senang untuk Selangor melancarkan serangan, tetapi apabila mendapat tendangan percuma itu, saya rasa mereka sepatutnya menumpukan konsentrasi yang lebih. Nazri Yunus tampat ke kaki Mehmet Dorokovic. Bola tinggi masih lagi dalam kawasan Selangor. Neven menanduk bola tinggi. Zapri membawa Anwar Abu Bakar ke seberang sana, dan Anwar terpaksa melakukan sliding tackle. "19 minit saja lagi tinggal. Kedudukan Selangor masih lagi belum selamat kerana Sarawak terus menyerang. Dahlan Matusin tandukan ke belakang, terus saja kepada Dahlan. Sepakan penjuru diperolehi oleh Sarawak. Yang ketiga diperolehi oleh mereka di separuh masa yang kedua, yang kedua kepada mereka di separuh masa yang kedua ini. Effendi akan mengambil di seberang sana. Gibson dan juga Evans tidak dapat melakukan sesuatu ke atas kubu Selangor. Sepakan gol saja kepada pasukan Selangor ketika ini. Pujian juga harus diberikan kepada K. Gunalan dan Mehmet Durakovic yang setakat ini melakukan marking job yang begitu bagus ke atas Nathan Gibson, dan sekarang ni Bobby Pian. Ada Sakub yang melakukan marking job ke atas Rusdi Suparman. Lompatan dari Anwar tadi terkena David Evans, lontaran ke dalam. Satu peluang yang baik untuk Anwar Abu Bakar.
Kencang rembatannya, tetapi David Evans sudah menunggu. Lontaran ke dalam, Ashraf juga cuba melakukan lontaran jauh. Hanya melintasi sahaja pintu gol. Pemain-pemain Selangor cuba membantah keputusan pengadil, mengatakan bahawa bola terkena tangan David Evans. Apakah benar? Dan yang menjadi mangsa ialah San Bagamaran menerima kad kuning. Kita tunggu sajalah ulang tayang nanti, kerana ianya berlaku terlalu pantas di hadapan pintu gol Sarawak tadi. Oleh kerana tidak puas hati, kita lihat sekali lagi ini insidennya. Bola berkepit di ketiak David Evans tadi. Namun begitu permainan telah diteruskan. Ali, Mitchell untuk Rusdi Suparman. Rendah saja, cuba mencari Joseph Biskic. Lontaran ke dalam kepada Selangor. Mazlan mengarahkan rakan-rakan membuat marking job yang lebih baik lagi, memerhatikan gerak-geri pemain-pemain Selangor yang berada di hadapannya. Berkeliaran di hadapannya tadi. Anwar cuba menanduk Evans, pemain yang paling tinggi dalam padang, dalam liga juga. Pasti tidak punya kesukaran. Gunalan, Neven meluru pantas. Syaril. Pemain-pemain Selangor juga tidak mahu menunggu lama untuk menghantar bola kepada rakan-rakan mereka di barisan hadapan. Sepakan percuma. Anwar Abu Bakar bersiap sedia untuk menendang. Syahril begitu juga. Joseph Biskic cuba menunggu. Mehmet Darakovic datang hampir. Begitu juga dengan Ismail Ibrahim. Ramai yang menunggu peluang. Anwar sudah meninggalkan kawasan bola. Tebakan sekarang ini mengiringi pasukan Selangor. Mereka masih tidak puas hati dengan benteng, tetapi Biskic tidak perlu membantah. Saya rasa perlu biarkan saja Amir Syarifuddin yang mengawal keadaan itu. Joseph Biskic. Bola terkena pemain-pemain Sarawak yang membuat benteng. Sepakan penjuru. Tiada sebab untuk pemain-pemain Selangor membantah keputusan pengadil Zainal, kerana mereka mempunyai advantage 1 gol. Dan saya rasa setakat ini keputusan itu seharusnya memadai. Joseph Biskic terus saja kepada Mazlan Abdul Wahid. Beliau mahu menghantar bola secepat mungkin, tetapi tidak ada rakan-rakan yang menunggu. Hanya Bobby Pian sahaja. Sudah beberapa peluang untuk mengawal permainan ini dilepaskan begitu saja oleh Sarawak. Persembahan mereka tidak seperti separuh masa yang pertama tadi. Gunalan. Bahaya kedudukan Selangor. Gunalan tidak sepantas dulu, Sabi. Beliau tidak seharusnya membahayakan kedudukan barisan pertahanannya sendiri. Ya Zainal, tiada sebab mengapa beliau hendak mengawal bola begitu lama di kawasan pertahanan. Dan pemain yang berpengalaman seperti beliau itu tidak harus melakukan indecision macam itu. Lontaran kepada Selangor pula.
33 minit mereka telah bermain di separuh masa yang kedua ini. Ada 12 minit lagi untuk Selangor melangkah ke perlawanan akhir. Dan ada 12 minit juga untuk Sarawak menghidupkan peluang. Effendi, sepakan percuma kepada Sarawak. Tidak puas hati. David Mitchell terpaksa turun ke bawah lagi untuk bertahan. Effendi cuba berjinak-jinak untuk menyusup ke sebelah kawasan. Pada David Evans terlepas begitu saja untuk Sarawak. Beliau tidak begitu menyedari bahawa bola akan sampai betul-betul di hadapannya. Evans sekali lagi menggunakan ketinggian untuk menanduk bola keluar. Ali Syafi'i. Perebutan bola tinggi tengah padang ketika ini. Apa pula yang berlaku? Sarawak dikerah bertahan lagi. Kegelutan yang berlaku betul-betul di hadapan pengadil dan juga dalam kawasan bulatan. Anwar Abu Bakar dikejar oleh Ali Syafi'i. Rusdi! Oh! Bahaya kedudukan itu tadi. Satu peluang yang tidak disangka-sangka oleh Rosde Suparman. Beliau menghulurkan saja kakinya. Dalam keadaan Mazlan sudah tertewas. Melihat saja kedudukan itu tadi. Ini dia Rosde. Rosde Suparman untuk David Mitchell. Anwar Abu Bakar dikeluarkan oleh David Evans. Dahlan Matusin membantu. Sampai Manai. Nazri Yunus tertampan bola terlalu kuat. Mitchell mengawal bola. Persembahan Mitchell di bawah tahap sebenar kerana tidak banyak peluang yang diperolehi olehnya. Rusdi menanduk. Dibiarkan saja oleh pemain pertahanan Sarawak seperti David Evans. Effendi tenggelam sedikit permainan di separuh masa yang kedua. Beliau mahu menewaskan dua pemain, dapat ditewaskannya. Tetapi tidak ada bantuan untuk Effendi Julaihi tadi. Kerana masing-masing mengharap bahawa Effendi dapat mengatasi pemain keempat Selangor yang digeleceknya tadi. Dahlan Matusin terlalu jauh, terlalu ke dalam kawasan Selangor. Jalil Ramli pastinya tidak senang duduk. Mahu kalau boleh namanya dipanggil oleh Alan West untuk membantu rakan-rakan yang lain. Tetapi dalam keadaan begini, Alan West sudah pasti tidak mahu menukar corak permainan pasukan Sarawak. Break Nevin. Saya rasa Jalil Ramli sepatutnya diturunkan sekarang kerana Zainal, beliau telah menjadi ketua pasukan begitu lama dan mungkin kehadiran beliau dalam padang itu akan menjadi sumber inspirasi kepada rakan-rakan beliau.
Shea Gunalan melepaskan bola kepada Azli Syam, tapi Azli Syam lebih alert untuk menolak bola keluar. Bahaya pemain ini, Ali Syafi'i yang sudah berusia 31 tahun, antara pemain yang telah merasai kehangatan separuh akhir Piala Malaysia. Sepakan penjuru yang ketiga. Itu tidak sepatutnya dilakukan oleh Gunalan, Sebi. Ya Zainal, sekali lagi pemain yang begitu berpengalaman itu melakukan indecision sekali lagi. Saya rasa juga beliau menyangkakan bahawa bola itu keluar, itu sebabnya beliau mengangkat kaki. Tapi Azli Syam sudah menunggu, sudah dapat membaca keadaan itu, lalu merebahkan badan. Alan Bass jurulatih negeri New South Wales di Australia yang pernah juga beraksi dalam Liga Inggeris dengan pasukan Burnley Division 2 pada tahun 60-an dahulu. Baru-baru ini khidmatnya diperlukan untuk menjadi pengarah teknikal dengan pasukan kebangsaan Australia. Itu satu jawatan yang paling tinggi untuk mana-mana jurulatih di negara kita, terutama jurulatih import. Tetapi Persatuan Bola Sepak Sarawak juga mahukan beliau kekal, dan ini peluang terbaik mereka. Sambil itu Selangor mempunyai sepakan penjuru. 5 minit saja lagi permainan ini akan berakhir. Mazlan dapat menangkap. Sekali lagi beliau tidak mempunyai rakan yang menunggu di barisan hadapan. Dahlan. Ya Zainal, sudah kelihatan saya rasa sudah sampai masanya untuk menolak David Evans bermain di bahagian serangan, kerana hanya tinggal lebih kurang 4 atau 5 minit lagi. Dan ini haruslah saya rasa tindakan Alan West yang terakhir untuk menyamakan kedudukan. Mungkin mahu menjadi Darren Stewart kepada pasukan negeri Johor. Mitchell menanduk. Tidak ada pemain yang mahu mencabar Mazlan Abdul Wahid. Jadi mudahlah tugas Mazlan tadi. Zafri, Anwar. Selangor pula rancak menyerang dalam jangka masa 2 ataupun 3 minit terakhir ini. Rusdi, bola ditarik ke belakang oleh Nazri Yunus. Secara keseluruhan Selangor tidak bermain dengan baik, dan ini pastinya akan membuat Ken Warden bekerja lebih keras lagi menghadapi peranan akhir jika mereka layak. Kerana lawan yang dihadapi iaitu Pahang Darul Makmur bukanlah calang-calang pasukan yang kaya dengan pengalaman dan skill. Mitchell tidak berjaya mengatasi Dahlan Matusin, tapi tolak menolak terus berlaku. Sehingga ke seberang padang Dahlan Matusin mahu membantu dan juga menyumbang tenaga kepada pasukannya. Zafri Manai, Ali Syafi'i, turning yang baik, mencari Craig Nevin, membuat overlapping. Nazri Yunus terlalu kuat antara ini, seharusnya dihantar ke tengah, ke dalam kotak penalti. Saat yang begitu mendebarkan, sama ada kepada Alan Bass.
sama ada kepada Ken Warden dan juga penyokong-penyokong merah kuning. Ternyata Alan West masih lagi belum hendak menggunakan ketinggian David Evans di bahagian serangan. Dan hanya tinggal lebih kurang 2 minit lagi, Zainal. Gibson, beliau juga tidak bermain cemerlang di separuh masa yang kedua ini. Effendi juga terlalu tidak dapat mengawal emosinya dalam usaha untuk membantu. 1.5 minit saja lagi. Pada tahun lalu di stadium ini, penyokong-penyokong merah kuning pulang dengan hampa kerana mereka tewas kepada Singapura secara agregat 3-2. Tapi sekarang mereka melalui dengan agregat 3-2 mengatasi pasukan Sarawak. Bobby Pian untuk Effendi Julahi, terus menghantar bola tinggi. Evans sudah naik ke atas, dapat juga menanduk. Durakovic tercedera. Permainan diminta diteruskan. Sorakan gemuruh hanya menunggu tiupan whistle terakhir dari Amir Sharifudin Wong. Permainan masih diteruskan. Sepakan percuma diberikan kepada Selangor dalam kawasan tengah, dalam kawasan Sarawak. Stadium ini akan dipenuhi lagi dengan sorakan merah kuning, Sabi. 11 November kalau kedudukan ini kekal. Ya Zainal, walaupun tidak beraksi dengan begitu baik pada malam ini, tapi Selangor harus berpuas hati kerana telah melakukan secukupnya untuk melahirkan diri ke pertandingan akhir. Sepakan penjuru minit-minit akhir permainan ini, kedudukan Ken Warden dengan pasukan Selangor dikatakan belum tentu, tetapi dengan keupayaannya membawa Selangor layak ke perlawanan akhir, pastinya Warden akan kekal lagi pada musim hadapan. Sanba, putaran ke dalam. Saya rasa setakat ini Ken Warden telah pun melakukan satu tugas dengan begitu baik kerana menduduki tempat kedua dalam liga dan sekarang melahirkan diri ke pertandingan akhir. Tokoh bola sepak yang pernah menjadi jurulatih pasukan negara kita di Sukan C dan juga di Pra-Olimpik. Merah kuning bergembira. Mereka menewaskan Sarawak dengan 3-2 secara agregat, walaupun pada malam ini bukanlah tahap sebenar mereka beraksi. Namun begitu, pasukan Selangor berjaya melayakkan diri ke perlawanan akhir dan Hill Piala Malaysia, mengalahkan pasukan Sarawak. Tetapi secara keseluruhan pasukan Sarawak boleh dipuji, Sebi, kerana dari sebuah pasukan yang no hopeless, sekarang mereka adalah antara pasukan elit negara. Ken Warden bergembira. Perlawanan pada malam ini juga disaksikan oleh bekas Presiden Persatuan Bola Sepak Selangor yang amat berhormat Tan Sri Muhammad Taib, Menteri Besar Selangor. Jadi tidak hampalah, tidak kecewalah kepada puluhan ribu penyokong yang berada di stadium ini. Mereka menyaksikan perlawanan yang penuh dramatik, perlawanan yang dikuasai oleh pasukan Sarawak, tetapi yang berjaya ialah pasukan Selangor dengan agregat 3-2 dan mereka mempunyai date